ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Yang saya hormati Puan Pengerusi Majlis, guru setia pengajian kita, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, maka pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi di dalam pengajian kita, iaitu pengajian berkitab, yang mana kita menggunakan kitab Aqidatul Awam, yang mana kitab ini merupakan suatu kitab yang membahaskan berkaitan dengan ilmu aqidah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita share dulu. Jadi kita telah pun sampai kepada bait yang ketujuh. Bait yang ketujuh iaitu kata pengarang kitab, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab, mudah-mudahan Allah Taala merahmati beliau. Wa qaimun ghaniyun wa wahidun wa hayy, qadirun muridun alimun bi kulli syai. Apa maknanya? Maknanya ialah dia sambungan dari sebelum ni ya. Ini berkaitan dengan sifat ketuhanan. Jadi sebelum ni telah disebutkan ya bahawasanya Allah maujud, qadimun, baqi, mukhalifun lil khalqi. Disebutkan itu pengisbatan, berkaitan pengisbatan sifat-sifat Allah. Jadi seterusnya ni kata pengarang kitab lagi, Allah, dia sambung daripada sebelum tu, maknanya Allah qaimun. Allah adalah yang maha maksud Allah adalah yang bersifat dengan al-qiyam bin nafsih. Al-qiyam bin nafsi maknanya Allah tidak berhajat kepada selainnya. Itu makna wa qaimun. Maknanya yang tidak berhajat kepada selainnya. Wa qaimun ghaniyun. Ghaniyun ni maknanya yang tidak berhajat kepada selainnya lah. Inilah wa qaimun ghaniyun. Lafaz ini adalah pengisbatan Allah dengan sifat al-qiyam bin nafsi. Maknanya sifat ketidakberhajatan Allah kepada selainnya. Seterusnya kata pengarang kitab, wa wahidun, maknanya Allah bersifat dengan al-wahdaniyah. Wa wahidun maknanya yang maha esa. Maknanya Allah bersifat dengan al-wahdaniyah, iaitu Allah bersifat dengan keesaan. Dan seterusnya wahai. Wahai maknanya Allah bersifat dengan al-hayah, yang maha hidup. Maknanya bila kita sebut yang maha hidup, maknanya Allah adalah zat yang bersifat dengan al-hayah. Seterusnya qadirun. Qadirun, yang maha berkuasa. Maknanya Allah adalah zat yang bersifat dengan al-qudrah, kekuasaan. Muridun pula maknanya adalah yang maha berkehendak, yang maha menentukan. Maknanya Allah zat yang muridun ni, maknanya Allah zat yang bersifat dengan al-iradah. Al-iradah, kehendak. Maknanya Allah adalah zat yang maha berkehendak, iaitu yang bersifat dengan al-iradah. Seterusnya alimun, maknanya Allah maha mengetahui. Allah zat yang bersifat dengan al-ilm, al-ilmu. Dan alimun bi kulli syai', maknanya Allah maha mengetahui segala tiap-tiap perkara lah. Dan alimun bi kulli syai', ini adalah pengisbatan Allah dengan sifat al-ilmu.
Jadi kita akan lihat satu persatu berkaitan dengan sifat yang telah kita sebutkan tadi, yang telah dinyatakan oleh pengarang kitab. Jadi kita pergi yang pertama, waqaimun ghaniyun. Di sini apa yang pengarang kitab sebutkan ini adalah suatu pengisbatan Allah dengan sifat al-qiyam bin nafsi. Apa maknanya? Al-qiyam bin nafsi maknanya Allah Al-qiyam bin nafsi maknanya Allah bersifat dengan ketidakberhajatan kepada selainnya. Selainnya siapa? Makhluk. Makhluk tu apa? Iaitu sesuatu yang diciptakan. Selain Allah, itu semua makhluk. Ma siwallah makhlukun. Selain daripada Allah, apa yang selain daripada Allah, makhluk. Ustaz kelabu. Assalamualaikum. Saya tak dengar ya. Tak terputus ya? Ustaz tak buka suara. Terputus, tak dengar. Tak dengar. Suara Ustaz hilang. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz berbisik tak dengar. InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz buka mic Ustaz. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Ya, tunggu Ustaz. Tengah gangguan internet ni kadang ni. Aku dengar Tak suara. buka mic lah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz buka mic tapi biru tapi tak ada suara pula. Dia dengar kabur-kabur, tak berapa jelas. Dengar tapi tak jelas ya. Kenapa ya? Ustaz, tolong keluar dulu Ustaz, masuk balik. Terima kasih. Ustaz dah masuk. Ustaz masuk balik. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tak ada dah. Ada boleh tolong bantu? Tanya Ustaz. Dah Kak, Ustaz sekarang ni dia punya mic dia problem. Oh, mic dia problem. Mic dia problem. Sekejap ya, sekejap technical. Okay, boleh.
Ustaz tak masuk lagi ni. Line Ustaz tak ada lah Kak. Itulah, tak masuk lah. Sebab sekarang ni line itu Unify lah, tengah ada problem. Tak, Tak Ustaz tahu lah punya Ustaz. line. Call pun tak dapat ni. Ya. InsyaAllah. So kita tunggu dulu lah bagi masa untuk Ustaz yang masuk balik nanti. Kalau Ros, kalau Ania ada minta dia call, kalau ada lah. Ania dah call apa, tapi Ustaz Ha. tak dapat dihubungi. Saya dah Internet. Ha. Internet dia. Ya, masuklah. Sorry. Alhamdulillah Ustaz masuk dah. Assalamualaikum. Maaf, ada masalah teknikal. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz masuk balik. Kami setia menunggu Ustaz. Allah, Ya. minta maaf. Ya, Ada silakan. masalah teknikal pula. Itulah. Okay, baik. Kita Silakan. sambung sebentar ya. Baik. Jadi tadi kita sebutkan bahwasanya pengarang kitab menyebutkan waqaimun ghaniyun. Jadi di sini maknanya Allah bersifat dengan ketidakberhajatan kepada selainnya. Yakni Allah tidak berhajat kepada makhluknya. Dan ini adalah suatu pengisbatan Allah dengan sifat al-qiyam bin nafsi. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada sekalian alam. Jadi termasuklah dalam makna ini bahawasanya Allah tidak berhajat kepada selainnya untuk menciptakan Allah. Kita dah sebut sebelum ni, Allah bersifat dengan qidam, iaitu Allah wujud tanpa permulaan, tanpa diciptakan. Sedia ada tanpa permulaan. Maknanya kewujudan Allah tidak dimulai oleh ketiadaan. Maknanya sesuatu yang wujudnya tidak dimulai oleh ketiadaan, maknanya tidak diciptakanlah. Dan hanya Allah sahaja yang wujudnya tidak diciptakan. Adapun selain Allah, itu semuanya wujud dengan diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Dan jadi kita sebut tadi, Allah bersifat dengan al-qiyam bin nafsi. Iaitu Allah tidak berhajat kepada selainnya, yakni makhluk. Kerana sekiranya Allah berhajat kepada selainnya, ini membawa makna kelemahan. Kerana keberhajatan kepada selainnya itu menunjukkan yang berhajat tu lemah. Kerana dia tak mampu, mampulah dia berhajat kepada selainnya. Sedangkan Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah tidak berhajat kepada selainnya. Kerana itu para ulama menyebutkan al-ihtiyajiyah tunafil ilahiyah. Keberhajatan menafikan ketuhanan. Maknanya apa? Maknanya sesuatu yang berhajat kepada selainnya tidak layak digelar sebagai Tuhan. Adapun Allah, Tuhan sekalian alam, maka sudah tentulah Allah tidak berhajat kepada selainnya. Okay. Dan selain daripada itu, termasuk dalam makna ini juga adalah bahawasanya Allah zatnya bukan jisim. Kerana apa? Kerana jisim adalah sesuatu yang wujudnya berhajat kepada ruang. Maknanya, kalaulah Allah jisim, sudah tentulah Allah berhajat kepada selainnya, iaitu ruang. Kerana jisim ni, ciri khusus dia adalah mengisi ruang kosong. Dia mengisi ruang kosong, jisim. Seperti mana kita. Kita ni jisim. Kita, meja, dan selainnya lah. Seperti phone kita, rumah kita. Jadi makhluk, zat makhluk tidak wujud melainkan dengan dia mengambil ruang. Maknanya macam mana pun kita ni memang kehidupan kita berhajat. Memang kita pun
nak wujud ni, nak jadi wujud ni, kita berhajat kepada yang menciptakannya, iaitu Allah. Dan bila kita wujud ni pula, kita ni jisim, kita ni berhajat pula kepada ruang. Kerana jisim ni adalah sesuatu yang wujudnya itu mengambil ruang kosong. Jadi termasuklah jisim ni, dia bukan sahaja jisim katif seperti kita. Kita ni jisim katif, iaitu jisim kasar, boleh disentuh, dipegang. Ada juga selain daripada jisim katif seperti malaikat, jin, syaitan, itu jisim juga. Kata para ulama, itu pun jisim juga. Tetapi mereka daripada jenis jisim yang dipanggil sebagai jisim latif, iaitu jisim yang halus. Kita tak dapat nak sentuh dengan tangan, pegang dengan tangan. Tapi mereka tetap jisim, mereka mengambil ruang, mereka juga berjuzuk. Maknanya bila kita sebut jisim, sesuatu yang dia yatajazza, iaitu diri dia tu berjuzuk. Ada bahagian tertentu pada dirinya seperti kita, ada bahagian kepala, ada bahagian tangan, kaki. Kerana jisim ni adalah sesuatu yang ia merupakan gabungan daripada juzuk-juzuk kecil. Macam kita lah, kita ni jisim kita ni, ya, tubuh badan kita ni adalah gabungan daripada juzuk-juzuk, daripada juzuk-juzuk kecil. Sebab itu kita ni dianggap sebagai menerima bahagi. Boleh dijuzuk-juzukkan, dipisahkan tangan, kepala, kaki, ada bahagian tertentu pada diri kita kerana kita adalah jisim. Begitu juga selain daripada kita seperti malaikat, dia ada bahagian tubuh tertentu, ada bahagian kepala. Bahkan dalam hadis disebutkan para malaikat ada sayap. Jadi ini menunjukkan bahawa para malaikat pun jisim juga. Begitu juga seperti cahaya. Cahaya pun itu sesuatu yang mengambil ruang, angin, udara, dia mengambil ruang juga dan boleh dijuzuk-juzukkan. Cahaya pun kita boleh juzukkan dia. Maknanya apa perkara yang dia menyinari itu yang dia terbatas. Kalau kita tutup dia dengan sesuatu yang dia tak dapat tembusi, itulah batas dia. Dia boleh dijuzuk-juzukkan. Okey, dan selain daripada itu, termasuk dalam makna ini juga bahawasanya Allah Ta'ala bukan sifat, tetapi Allah Ta'ala adalah zat yang bersifat. Allah zat yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Bukanlah Allah itu sifat, tetapi Allah adalah zat yang bersifat. Kerana sifat adalah sesuatu yang dia berhajat kepada zat. Ya? Sifat adalah sesuatu yang berhajat kepada zat. Jadi kalaulah Allah itu sifat, maknanya Allah berhajat kepada zat. Tetapi Allah adalah zat. Allah zat yang bersifat, bukannya sifat. Sebab itu kita tak kata Allah adalah quwwah. Allah bukan quwwah. Allah bukan kekuasaan. Tetapi Allah Dzul Quwwah, iaitu yang memiliki kekuasaan. Allah bukan Al-Qudrah. Ya. Tetapi Dzul Qudrah. Dzul Qudrah ni itulah dia Al-Qadir, iaitu yang maha berkuasa. Bukannya Allah itu Qudrah. Bukannya Allah itu Al-Qudrah, tetapi Allah adalah yang bersifat dengan Al-Qudrah. Yang bersifat dengan kekuasaan. Okey, jadi dalil naqli, dalil daripada nas, ya, dalil daripada nas adalah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, iaitu Allah Ta'ala berfirman, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sekalian alam. Sekalian alam di sini dengan makna makhluk. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Dan sekiranya Allah tidak bersifat dengan sifat ini menunjukkan kelemahan, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kerana tidaklah sesuatu itu berhajat kepada selainnya, melainkan dia itu adalah sesuatu yang ada kekurangan. Kerana itu dia berhajat, kerana ada kekurangan pada dirinya, sesuatu yang tak lengkap, tak sempurna, maka dia berhajat kepada selainnya. Adapun Allah Maha Sempurna, tidak berhajat kepada selainnya. Okey, baik. Dan seterusnya, kata pengarang kitab, wa wahidun. Allah Maha Esa. Maknanya di sini adalah pengisbatan Allah dengan sifat
al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah maknanya keesaan. Apa makna bila kita mengatakan Allah Maha Esa? Maknanya kita menafikan sebarang penyengutuan Allah Ta'ala dengan selainnya. Sama ada dari sudut zatnya, sifatnya ataupun perbuatan. Zat Allah itu bukan dengan makna zat yang dinisbahkan kepada makhluk. Zat yang dinisbahkan kepada makhluk itu dengan makna batang tubuh, jasad, jisim makhluk. Tetapi zat Allah itu dengan makna haqiqatullah, hakikat Allah. Dan tak ada yang mengetahui hakikat Allah melainkan Allah. Adapun sifat ni adalah sesuatu yang sabit pada zat Allah, seperti sifat al-qudrah itu Allah, dia sesuatu yang sabit pada zat Allah. Allah bersifat dengan al-qudrah, al-ilmu, as-sama', ya, as-sama', al-basar. Okay. Dan ada pun perbuatan. Bila kita sebut perbuatan Allah, itu bukan dengan makna perbuatan yang dinisbahkan kepada makhluk. Perbuatan yang dinisbahkan kepada makhluk itu menunjukkan kepada perubahan makhluk, perubahan keadaan makhluk daripada satu keadaan ke keadaan yang lain. Seperti kalau saya kata saya berdiri, jadi sebelum tu saya duduk, atau sebelum tu saya baring dan sebagainya lah. Adapun perbuatan Allah itu dengan makna penciptaan. Allah menciptakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu daripada tiada menjadi ada. Itulah yang dinamakan perbuatan Allah. Jadi bila kita mengisbatkan Allah dengan sifat al-wahdaniyah, iaitu sifat keesaan, maknanya kita menafikan sebarang penyengutuan Allah Ta'ala dengan selainnya, sama ada dari sudut zatnya, sifatnya ataupun perbuatan. Dan para ulama bila mana mereka membahaskan berkaitan dengan sifat al-wahdaniyah, al-wahdaniyah, lalu maka mereka memperincikan setiap daripada penafian yang kita sebutkan tadi, penafian penyengutuan, penafian penyengutuan Allah dari sudut zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Para ulama dia perincikan setiap daripada satu tu dia pecah kepada dua. Jadi dalam perbahasan sifat al-wahdaniyah, mengisbatkan Allah dengan sifat ini bermakna menafikan Allah daripada 6 perkara. Secara tak langsung kita menafikan 6 perkara. Kata para ulama, iaitu penafian tu dia pecah. Setiap perkara yang 3 perkara tadi pecah kepada 2. Okey, apa dia tu? Yang pertama kata para ulama, kita menafikan kam muttasil fi dzat. Dia menafikan 6 kam lah, 6 perkara. Kam ni dia satu istilah, dia bahasa Arab. Istilah dalam bahasa Arab, kam ni maknanya berbilang lah. Dia istilah tapi dikekalkan lah. Dikekalkan istilah ni dikekalkan dalam kitab Jawi. Turut dikekalkan dalam kitab Jawi kalau siapa yang biasa mengikuti pengajian akidah. Jadi disebutkanlah bahawasanya dinafikan 6 kam. Ada yang kitab yang sebut 5 kam, ada 6 kam. Maknanya 6 jenis penyengutuan lah bila disebut dinafikan 6 kam tu, 6 jenis penyengutuan. Okey, jadi penyengutuan jenis yang pertama yang kita nafikan daripada Allah Ta'ala, iaitu kita menafikan kam muttasil fi dzat. Maknanya kita menafikan bahawasanya zat Allah berjuzuk. Berjuzuk maknanya secara tak langsung bila kita sebut Allah bersifat dengan wahdaniyah, kita menafikan kam muttasil ni, maknanya kita menafikan bahawasanya zat Allah adalah sesuatu yang ada bahagian diri dia. Lebih kurang macam saya sebut tadi lah. Maknanya secara tak langsung menafikan bahawasanya Allah adalah jisim. Kerana sesuatu itu tidak mungkin dia ada bahagian diri dia berjuzuk, melainkan itu adalah jisim. Dan sebab itu ya, bila kita sebut Allah Maha Esa, ini bukan dengan makna dari sudut bilangan, tetapi dari sudut bahawasanya tiada sekutu bagi Allah. Sebab itu Al-Imam Abu Hanifah menyebutkan, innallaha wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarikalah. Maksudnya Allah Ta'ala
Esa bukan dari sudut bilangan, tetapi dari sudut bahawasanya tiada sekutu baginya. Apa maknanya tu? Maknanya, bila kita sebut Allah Maha Esa, ini bukan di atas jalan bilangan. Kerana jalan bilangan, satu dari sudut bilangan, itu boleh dikecilkan kepada juzuk-juzuk kecil, kepada bahagian-bahagian lagi. Itu sebab kita belajar dalam matematik, kita bilang ya, bila dari sudut bilangan, satu boleh dikecilkan kepada setengah, macam tu. Jadi contoh macam kalau buku ke ataupun pen, contoh pen ke contoh kan. Pen ni kalau dia dari sudut bilangan, dia boleh dikecil-kecilkan lagi. Pen ni kita boleh bilang dia adalah jisim. Jadi sifat jisim boleh dibilang. Jadi sesuatu yang boleh dibilang, dia boleh dikecilkan. Satu pen, jadi dia boleh dijuzukkan lagi setengah. Kita boleh pecah-pecahkan lagi. Jadi bila kita menyebut atau mengisbatkan Allah Maha Esa, bukan maknanya Allah itu Esa dari sudut bilangan, tapi Esa di sini dengan makna tiada sekutu bagi Allah, tiada sesuatu yang menyamai Allah. Okey. Ada jelas ya? Okey, jadi itu yang pertama, kita menafikan kam muttasil bidzat. Maknanya kita menafikan bahawasanya zat Allah adalah zat yang terdiri daripada cantuman juzuk-juzuk kecil. Maknanya ada bahagian-bahagian tubuh lah. Bila kita sebut berjuzuk tu adalah, bila kita kata dia sesuatu tu berjuzuk, maknanya ia adalah sesuatu yang wujudnya itu cantuman daripada juzuk-juzuk kecil seperti kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, kita juga menafikan kam munfasil fi dzat. Yang tadi kam muttasil fi dzat, yang ni kam munfasil fi dzat pula. Jangan risau, kita jelaskan. Walaupun istilah ni istilah Arab, tapi kita jelaskan supaya mudah faham. Okey, apa maknanya menafikan kam munfasil fi dzat? Maknanya kita menafikan bahawasanya ada zat selain Allah yang seumpama zat Allah. Jadi dinafikan perkara ni. Allah zatnya tidak sama dengan makhluk. Makhluk zatnya tidak sama dengan Allah. Maknanya diketahui daripada sini bahawasanya Allah bukan seperti zat makhluk, iaitu berjisim. Maka ternafilah dakwaan sebahagian golongan sesat. Ada yang mengatakan bahawasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Ada yang mendakwa sebegini ya, itu akidah hulul. Mereka mengatakan bahawasanya apabila seorang hamba dia sampai kepada satu darjat yang tinggi, maka Allah meresap ke dalam diri hambanya itu atau bersatu di dalam diri hamba. Jadi mustahil, kerana yang bersifat dengan bergabung dan berpisah, meresap ataupun bersatu ni, itu adalah jisim. Seperti roh. Roh itu adalah juga, dia adalah jisim, tetapi jisim latif. Jadi apa sifat roh? Dia sifat roh dia bersatu. Jadi sebab roh dia bersatu dengan jasad kita. Allah bukan seperti roh yang meresap atau bersatu dengan selainnya. Begitu juga ternafilah dakwaan sebahagian golongan sesat yang mengatakan Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Kerana dakwaan ini menjadikan zat Allah seumpama makhluk. Kerana kita dah tahu Muhammad itu adalah jisim ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis macam mana mukanya, bentuk mukanya, macam mana baginda rambutnya. Jadi semua ni menunjukkan bahawasanya baginda adalah jisim. Jadi mustahil Allah adalah Muhammad. Kerana kalau mengatakan Allah adalah Muhammad, maknanya Allah adalah sesuatu yang berjisim. Sebab ada ya golongan sesat yang disebut sebagai golongan sihak kan, yang mereka mengaku diri mereka menggelarkan diri mereka sebagai sihak, yang mereka bawa fahaman ni. Mereka mengaku sebagai Muslim, tapi bawa fahaman, mereka kata mereka meyakini bahawasanya Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Dah jelas-jelas bahawasanya Muhammad itu adalah makhluk, sesuatu yang berjisim, ada fizikal. Bahkan dalam hadis diterangkan macam mana ciri-ciri fizikal baginda Nabi. Jadi mustahil Allah bersifat dengan sifat makhluk.
Itu yang kedua. Jadi lagi kata para ulama, bila mana kita mengisbatkan sifat al-wahdaniyah, kita juga menafikan yang ketiganya kam mutasil bis sifah. Apa maknanya? Maknanya kita menafikan bahawasanya setiap jenis sifat Allah berbilang. Okey, Allah sifatnya berbilang. Kita dah sebut sebelum ni, Allah sifatnya berbilang. Dan di antara sifat kesempurnaan Allah yang wajib kita ketahui adalah 20 sifat. Tetapi setiap sifat Allah, contohnya Al-Qudrah, itu kita tak kata Allah ada 2 Al-Qudrah atau Allah ada 2 ilmu, 2 sifat Al-Ilmu. Kita tak sebut, tak mengatakan sedemikian. Bahkan kita mengatakan Allah esa pada zat dan sifatnya. Setiap jenis sifat Allah, Al-Qudrah, Al-Ilmu, As-Sama', Al-Basar, itu semua esa. Tak boleh kita kata Allah ada 2 Al-Qudrah. Kerana mengatakan yang sedemikian itu bermakna menisbahkan Allah dengan kelemahan. Kerana lebih sifat yang sejenis, yang lebih maknanya ada banyak sifat, berbilang sifat yang sejenis, ini membawa makna kekurangan. Contohnya seperti kita. Kita ni ya, makhluk ada al-qudrah. Kita ada qudrah kita, tapi qudrah kita ni asing-asing. Kita ada qudrah kita pelbagai. Kita ada qudrah pada tangan, ada qudrah pada kaki, ada qudrah pada badan. Ada sebahagian orang yang dia boleh gerakkan kaki. Boleh gerakkan kaki, tapi tangan dia tak boleh bergerak. Dia tak ada qudrah pada tangan. Contohnya tangan dia lumpuh, tapi kaki boleh bergerak. Ada orang yang dia boleh gerakkan tangan, tapi kaki tak boleh bergerak. Dia ada qudrah pada tangan, tapi tak ada pada kaki. Jadi qudrah makhluk ni dia tak sempurna. Dia nak, bila dia nak menjalani kehidupan dengan baik tu, dia berhajat kepada qudrah yang asing, yang berasingan ni, saling lengkap melengkapi. Kenapa? Kerana qudrah dia tu tak sempurna. Jadi dia berhajat kepada qudrah sokongan. Qudrah pada tangan berhajat kepada qudrah kaki untuk menyokong, qudrah kaki berhajat kepada qudrah tangan untuk menyokong. Contoh orang nak memasak kan, memang dia guna tangan. Tapi kalau qudrah pada kaki tak ada, macam mana dia nak berdiri? Qudrah pada kepala dia nak tengok, qudrah pada badan ni. Ada orang tangan kaki boleh bergerak, badan dah tak boleh bergerak pula. Tulang belakang ada masalah contohnya. Tak ada qudrah untuk dia menggerakkan tubuh dia. Jadi semua ni saling lengkap melengkapi. Kerana apa? Qudrah kita tak sempurna. Adapun Allah dengan al-qudrahnya yang esa, Allah berkuasa mengadakan dan meniadakan segala tiap perkara tanpa Allah berhajat kepada qudrah yang kedua, tanpa Allah berhajat kepada selainnya untuk mengadakan atau meniadakan sesuatu. Kerana al-qudrah, ya, sifat qudrah Allah, ya, sifat qudrah Allah sempurna, Maha Esa, sempurna. Okey. Jadi samalah. Sifat-sifat yang lain pun, itu kita bagi contoh al-qudrah. Sifat-sifat yang lain pun esa juga. Maksudnya setiap jenis sifat Allah itu esa, tidak berbilang. Dan yang keempat, kata para ulama, mengisbatkan sifat wahdaniyah, ya, mengisbatkan sifat al-wahdaniyah, maknanya kita menafikan kam munfasil fi sifah. Apa maknanya? Maknanya kita menafikan bahawasanya ada sifat selain sifat Allah yang sifatnya seumpama Allah. Okey, maknanya kita menafikan sifat makhluk sama seperti sifat Allah. Allah sifatnya tak sama dengan makhluk, makhluk sifatnya tak sama dengan Allah. Jadi ternafilah dakwaan sebahagian golongan ni. Ada golongan yang dia mengatakan bahawasanya alam ulwi, iaitu alam yang di atas sana tu bersifat dengan qidam, iaitu sedia ada tanpa permulaan. Jadi tak benar ni, kerana kita dah sebut hanya Allah sahaja yang bersifat dengan qidam, dengan makna sedia ada tanpa permulaan, tidak diciptakan. Jadi salah lah siapa yang beriktikad sedemikian yang kita sebut tadi. Kalau ada yang beriktikad alam ni, alam ulwi, alam yang di atas sana tu sedia ada tanpa permulaan sebagaimana sedia adanya Tuhan, ini satu iktikad kufur. Ada sebahagian golongan yang dia beriktikad sedemikian. Ada sebahagian golongan, iaitu daripada golongan ahli falsafah yang sesat lah. Bukan semua ahli falsafah, tapi ada sebahagian golongan dalam kalangan ahli falsafah yang sesat, iaitu mengatakan sedemikian.
Mereka mengatakan alam ulwi itu sedia ada sebagaimana sedia ada Tuhan. Nah, ini tak benar ya. Okey, baik. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, kata para ulama, bila kita mengisbatkan sifat al-wahdaniyah, maknanya kita menafikan. Yang kelima, bila mana kita mengisbatkan sifat al-wahdaniyah, maknanya kita menafikan kamu tasil. Gangguan. Puan Zahra tutup mic. Suara Ustaz tak dengar. Ustaz buka pula mic yang Ustaz. keluar. Ustaz mute. Ustaz buka mic. Ustaz pula yang keluar. Tak, Okey, dengar. Ustaz tak buka mic. Ya, okey. Okey, dengar. Okey. Dengar Ustaz. Okay. Okey, tadi kita sambung semula. Lagi kata para ulama, bila mana kita mengisbatkan Allah dengan sifat wahdaniyah, kita juga menafikan yang keempatnya kam mutasil pada perbuatan. Okey, tadi dah 4 kita sebut dah. Kita menafikan kam mutasil fi dzat, kam munfasil fi dzat, kam mutasil fi sifah, kam munfasil fi sifah. Yang kelima, kita menafikan kam mutasil pada perbuatan. Apa maknanya? Maknanya kita menafikan bahawasanya Allah menciptakan alam ni ataupun Allah menciptakan sesuatu dengan dibantu oleh sesuatu yang lain. Jadi kita menafikannya. Kerana ini juga ada satu bentuk penyentuhan jika kita mengatakan bahawasanya Allah menciptakan sesuatu atau mentadbir sesuatu dengan dibantu oleh sesuatu yang lain. Tak boleh cakap begitu. Jadi tak boleh kita kata Allah menciptakan malaikat untuk menjadi pembantu. Tak. Itu tak benar kerana kalau kita kata sedemikian, pembantu ni maknanya yang dibantu tu itu membawa makna jika ada pembantu maknanya yang dibantu tu dia berhajat kepada sesuatu yang lain. Jadi mustahil Allah tidak berhajat kepada malaikat atau sesiapa pun. Jadi tak boleh kata Allah mencipta malaikat untuk menjadi pembantu Allah. Tak boleh. Tapi Allah menciptakan malaikat Allah menciptakan malaikat untuk menzahirkan kekuasaannya. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain. Akan itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi menyebutkan innallaha khalaqal 'arsy idharan liqudratih lam yattakhidhu makanan lidzatih. Maknanya sesungguhnya Allah menciptakan 'arsy Allah menciptakan 'arsy untuk menzahirkan kekuasaannya, bukan untuk mengambilnya sebagai tempat bagi zatnya. Arasy juga adalah makhluk Allah. Allah tidak mengambil manfaat daripada arasy untuk mendiami atau menetap padanya. Tetapi Allah menciptakan arasy untuk menzahirkan kekuasaannya. Begitu juga menciptakan malaikat dan selainnya. Okey, itu yang kelima. Dan yang keenam, yang terakhir, kata para ulama, bila mana kita mengisbatkan sifat al-wahdaniyah, maknanya kita menafikan kam munfasil pada perbuatan. Apa maknanya? Maknanya kita menafikan ada perbuatan selain Allah yang seumpama Allah. Kita dah sebut dah tadi di awal apa makna perbuatan Allah, perbuatan yang dinisbahkan kepada Allah itu adalah dengan makna penciptaan. Allah menciptakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu daripada tiada menjadi ada. Itulah yang dinamakan perbuatan Allah. Tak ada selain Allah, tak ada selain Allah yang berkuasa mengeluarkan sesuatu daripada tiada menjadi ada. Tak ada. Makhluk tak berupaya, makhluk tak berkuasa nak adakan sesuatu yang tak ada. Hanya Allah sahaja yang berkuasa mengeluarkan sesuatu daripada ketiadaan menjadi ada. Kerana itu, i'tiqad kita, makhluk tidak memberi bekas. Macam mana itu maknanya? Contohnya, api tidak mencipta kepanasan. Tetapi api adalah sebab kepada kepanasan. Apa lagi? Ubat tidak mencipta kesembuhan. Ubat hanya sebab sebagai kesembuhan. Siapa yang cipta kesembuhan?
Allah. Allah yang menciptakan kesembuhan, menjadikan ada kesembuhan tu. Dan selainnya lah, pisau tidak mencipta pemotongan. Pisau sebab kepada pemotongan. Yang mencipta pemotongan Allah Ta'ala. Itu sebab ya dalam bila kita sebut ni, dalam kisah Nabi Ibrahim, bagaimana baginda dicampakkan di dalam api yang marak menyala, tetapi baginda tak terbakar. Ya, tak terbakar, bahkan baginda merasa sejuk. Kenapa? Kerana Allah menciptakan kesejukan pada api tersebut. Kerana bukan api yang menciptakan kepanasan. Api hanya sebagai sebab saja. Allah yang menciptakan kepanasan pada api, dan Allah juga berkuasa menciptakan kesejukan pada api. Jadi Nabi Ibrahim, dia merasa sejuk yang selesa lah dalam tu. Duduk dalam tu, rasa selesa je. Sejuk, tak ada rasa panas. Okey. Jadi itu yang keenam. Jadi, bila kesimpulan ya, bila kita sebut Allah bersifat dengan wahdaniyah, bersifat dengan al-wahdaniyah, maknanya kita menafikan sebarang penyekutuan Allah Ta'ala dengan selainnya dari segenap aspek, sama ada dari sudut zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Yang tadi 6 tu merangkumi perkara itulah yang kita sebutkan tadi tu. Cuma dia pecahkan lagi, detailkan lagi. Okey. Dan lagi kata pengarang kitab, wahai. Ini di sini merupakan suatu pengisbatan Allah dengan sifat al-hayah. Jadi sudah tentulah Allah Ta'ala bersifat dengan al-hayah, iaitu yang maha hidup. Kerana sekiranya Allah tidak disifatkan dengan hidup, maknanya Allah mati. Dan sekiranya Allah mati, maka ternafilah segala sifat-sifat yang kita telah sebutkan sebelum ni. Bagaimana sesuatu yang mati bersifat dengan sifat yang kita sebutkan tadi, sebab dia adalah sesuatu yang mati. Jadi sifat al-hayy ni, al-hayyu, iaitu Allah maha hidup, ya. Sifat ini, sifat al-hayah ini mengesahkan, maksudnya dengan adanya sifat ni sahlah sifat-sifat yang lain yang telah kita sebutkan sebelum ni. Dan jelas sekali lah kalau Allah tidak bersifat dengan sifat al-hayah, maknanya Allah bersifat dengan maut, Allah mati, dan ini membawa makna bahawasanya Allah binasa. Sedangkan kita dah sebut sebelum ni, Allah bersifat dengan al-baqa, iaitu maha kekal, tidak binasa. Dan bila kita sebut Allah maha hidup, hidup Allah tidak berhajat kepada selainnya. Sebagaimana kita makhluk, kita berhajat kepada udara untuk hidup. Kita berhajat kepada makan minum untuk hidup. Kalau tak ada udara, mati kita. Kalau tak dapat makan minum, kelaparan, kebuluran, mati kita. Adapun Allah maha hidup, hidup Allah tanpa berhajat kepada selainnya. Allah tidak berhajat kepada udara, tidak berhajat kepada makan minum, tidak berhajat kepada tidur. Kita ni kena ada tidur. Kalau tidur tak cukup, jatuh sakit. Allah tidak berhajat kepada perkara-perkara yang telah kita sebutkan. Allah tidak disifatkan dengan tidur, makan, minum dan sebagainya daripada sifat-sifat makhluk. Dan jelas di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah engkau kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang maha hidup, yang tidak mati. Ini jelas ada di dalilnya di dalam Al-Quran bahwasanya Allah bersifat dengan al-hayah. Maka Allah adalah yang maha hidup. Seterusnya kata pengarang kitab, qadirun maknanya Allah maha berkuasa, iaitu Allah adalah zat yang bersifat dengan al-qudrah.
Jadi bila kita sebut Allah bersifat dengan al-qudrah, apa maknanya? Maknanya Allah Maha berkuasa mengadakan dan meniadakan segala tiap-tiap sesuatu dengan sifat al-qudrahnya ni. Bila kita sebut Allah bersifat dengan al-qudrah, maknanya Allah berkuasa mengadakan, meniadakan segala tiap perkara mungkin. Apa perkara mungkin? Iaitu perkara yang harus pada akal. Kerana sifat al-qudrah Allah itu bertakluk dengan perkara yang mungkin. Kenapa kita sebut begini? Kerana Allah al-qudrahnya tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil pada akal. Ya, kena ingat, bukan logik pada akal yang mustahil pada akal. Contohnya, kita sebut ni, sebab ada orang dia tanya, dia kata, Allah berkuasa ke tak mencipta sesuatu yang seumpama Allah? Jadi kita sebutkan, kita tak, para ulama ajarkan, kita tak sebutkan Allah tidak mampu, kita tak sebutkan Allah mampu, tetapi kita sebutkan bahawasanya sifat kudrah Allah tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil pada akal. Contohnya, ada sesuatu selain Allah yang seumpama Allah. Ini akal tak terima kewujudannya. Maka kita kata, sifat al-qudrah tidak bertakluk dengan perkara tersebut, kerana perkara tersebut mustahil pada akal. Jadi maknanya, Allah tidak menciptakan sesuatu yang seumpama dengannya, bukan menunjukkan kelemahan. Kerana memang sifat al-qudrah tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil pada akal. Perkara mustahil pada akal maknanya akal tak terima kewujudannya. Seperti ada sesuatu yang seumpama Allah, ataupun kalau ada orang tanya, boleh tak Allah menciptakan anak? Itulah, anak bagi Allah itu mustahil. Akal tak terima yang dinamakan sebagai Tuhan memiliki anak. Akal tak terima perkara ni. Jadi kita kata al-qudrah, sifat al-qudrah, sifat kekuasaan Allah itu tak bertakluk dengan perkara-perkara yang mustahil pada akal yang sedemikian. Jadi bila kita sebut dengan sifat al-qudrah, Allah berkuasa mengadakan dan meniadakan setiap perkara mumkin. Perkara mungkin ni makhluk lah. Setiap perkara mungkin makhluk. Jadi Allah berkuasa mengadakan dan meniadakannya. Contoh perkara mungkin seperti kita lah. Maknanya akal boleh terima kita ni wujud, dan akal boleh terima kita tak wujud. Akal boleh terima, maknanya kewujudan kita ni Allah yang ada kan. Jika Allah berkehendak untuk kita ni tiada, kita tak ada. Tapi Allah berkehendak untuk mengadakan kita dan menciptakan kita, mengadakan kita, keluarkan kita daripada ketiadaan menjadi ada. Jadi semua perkara, semua makhluk, semua perkara mungkin ni, dia atau kita kata mungkin ni adalah perkara yang harus pada akal. Semua perkara ni al-qudrah bertakluk kepadanya. Makan, minum kita, perbuatan kita, termasuklah perbuatan kita, Allah yang menciptakannya. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Bukan saja diri kita, bahkan perbuatan kita pun itu daripada perkara-perkara mungkin. Allah yang menciptakannya. Dan jelas melalui firman Allah berfirman, sifat ni, jelas pengisbatan sifat ini. Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala tiap-tiap sesuatu. Maknanya tak ada sesuatu, tak ada makhluk yang terlepas daripada ta'alluq qudrah Allah. Jadi Allah maha berkuasa ke atas setiap makhluknya. Allah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya. Jika Allah tidak bersifat dengan al-qudrah, maknanya Allah lemah. Maknanya kenapa? Kerana jika ada perkara yang wujud di alam ini, ataupun yang berlaku di alam ni,
bukan dengan ciptaan Allah, maknanya ada perkara yang berlaku atau terjadi atau wujud di luar tadbiran Allah. Jadi bila kita kata Allah Maha berkuasa mengadakan dan meniadakan segala tiap-tiap sesuatu, maknanya Allah mentadbir segala tiap-tiap sesuatu di alam ni. Kalau ada yang terjadi atau wujud berlaku dengan bukan dengan tanpa dicipta, kalau ada sesuatu yang wujud berlaku terjadi bukan dengan ciptaan Allah, maknanya ada sesuatu di alam ni yang di luar tadbiran Allah dan ini mustahil kerana ini membawa makna kelemahan. Kerana yang dinamakan Tuhan pastilah dia mentadbir seluruh alam ni. Tak ada yang terlepas dari tadbirannya. Jadi ini menafikanlah ada sebahagian golongan yang mereka kata perbuatan makhluk yang ciptakan, bukan Allah. Tidak. Allah berfirman, kita sebut tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Dan kata pengarang kitab lagi, muridun. Muridun di sini merupakan satu pengisbatan Allah dengan sifat al-iradah. Sifat al-iradah apa maknanya? Maknanya Allah berkuasa menentukan segala tiap-tiap perkara. Dan ketentuan Allah itu azali. Allah menentukan pada azali. Apa yang Allah tentukan tidak berubah. Ketentuan Allah tidak berubah. Sekalipun dengan doa, tidak mengubah ketentuan tersebut. Bahkan bila mana kita menyebutkan bahawasanya Allah memakbulkan doa kita, itu bukan makna kehendak Allah mengikut doa kita, tetapi apa yang kita doa tu selari dengan apa yang Allah kehendaki bagi kita. Contohnya kita minta agar kita berjaya dalam peperiksaan, kemudian berjaya, bukan maknanya Allah mengikut kehendak kita, tetapi apa yang kita doakan tu berselari dengan apa yang Allah kehendaki bagi kita. Walaupun kita dah sebut Allah menentukan kepada kita nasib kita dan sebagainya kat atas kita pada azali, tetapi kita tak tahu bagaimana nasib kita, kita tak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Jadi kita berdoa, mohon kepada Allah, mohon kebaikan. Soal apa yang Allah tentukan itu bukan urusan kita. Tugas kita sebagai hamba berdoa, kerana doa itu sendiri adalah suatu ibadah. Dan iradah Allah, kehendak Allah kita sebut tadi itu tidak dapat diubah oleh apa-apa pun, kerana apa yang Allah kehendaki pada azali pasti berlaku. Dan kena dipahami iradah dan perintah atau amar perintah Allah, iradah Allah ataupun ketentuan Allah dan perintah Allah itu tidak syarat selari. Maksudnya tak semestinya selari antara kehendak atau ketentuan Allah dan perintah Allah. Contohnya saya beritahu, dari sudut ni dia terbahagi kepada empat perkara. Contoh bila kita kata, contohnya yang pertama, dia dalam hal ni berkait dengan isu ketentuan Allah dan perintah Allah, dia terbahagi kepada empat perkara. Yang pertama, ada perkara yang Allah tentukan tetapi Allah tidak perintahkan. Contohnya adalah yang pertama, ada perkara yang Allah tentukan dan Allah perintahkan. Contohnya, Allah tentukan pada azali bahawasanya para anbiya semuanya beriman kepada Allah dan Allah perintahkan para anbiya beriman kepada Allah. Jadi dia selari. Dia selari. Ada yang selari, ada yang tak. Kita sebutkan di sini, tengok ya. Fahamkan betul-betul. Ada perkara yang Allah tentukan pada azali dan Allah perintahkan. Contohnya keimanan para anbiya. Allah menentukan pada azali para anbiya beriman kepada Allah dan Allah perintahkan para anbiya beriman. Okey, ada
jenis yang kedua pula, perkara yang Allah tentukan pada azali tetapi Allah tidak perintahkan ia dan Allah tidak redha akan ia. Contohnya, Allah tentukan, memang pada azali Allah telah menentukan pada azali kekufuran iblis. Kekufuran iblis tu berlaku dengan ketentuan Allah. Tetapi Allah tidak memerintahkannya dan Allah tidak redha di atas kekufurannya. Tetapi Allah menentukannya pada azali. Itu sebab kita kata tak semestinya ketentuan Allah dan perintah Allah selari. Dan yang pertama tadi selarilah. Allah yang pertama tadi kan, Allah menentukan para anbiya beriman dan Allah memerintahkan para anbiya beriman. Yang kedua, Allah menentukan kekufuran iblis tetapi Allah tidak memerintahkan iblis kufur. Ada yang jenis yang ketiga pula. Yang jenis ketiga, Allah tidak menentukan ia dan tetapi Allah memerintahkannya. Contohnya, contohnya keimanan Abu Lahab. Contohnya keimanan Abu Lahab. Okey. Kita sedia maklum Abu Lahab dia adalah orang yang paling kuat menentang baginda Nabi dan dia orang yang kufur kepada Allah. Jadi Allah pada azali memang tidak berkehendak keimanan Abu Lahab. Maknanya memang pada azali Allah dah menentukan yang Abu Lahab tidak beriman. Allah tidak berkehendak. Tidak berkehendak Abu Lahab beriman kepada Allah. Maknanya Allah tidak menentukan Abu Lahab beriman kepada Allah. Tetapi Allah memerintahkan Abu Lahab beriman. Jadi ada perkara yang Allah tidak menentukan ia. Keimanan Abu Lahab, Allah tak menentukan bahawasanya Abu Lahab beriman. Tetapi Allah memerintahkan Abu Lahab beriman. Jadi tak selari. Jadi ada perkara yang ketentuan Allah dan perintah Allah yang tak selari. Dan yang terakhir, jenis yang ulama sebutkan, jenis yang keempat pula, ada perkara yang Allah tidak menentukan ia pada azali dan tidak memerintahkannya. Allah tidak menentukan ia dan tidak memerintahkannya, seperti kekufuran para anbiya. Allah tidak menentukan, Allah tidak mentakdirkan para malaikat, para anbiya kufur dan Allah tidak memerintahkannya. Jadi ini kena faham empat perkara ni sebab kita nak sebutkan tidak semestinya iradah dan perintah itu selari. Tidak semestinya ketentuan Allah atau kehendak Allah selari dengan perintahnya. Kerana ada sebahagian golongan sesat yang mereka menyatakan bahawasanya apa yang Allah perintah itulah yang Allah apa mereka menyebutkan bahawasanya apa yang Allah perintahkan Allah kehendaki dan Allah apa yang Allah tidak perintahkan itu Allah tidak kehendaki. Tak betul. Lalu mereka mengatakan bahawasanya amal kejahatan makhluk ni Allah tak cipta. Kerana mereka kata Allah perintahkan makhluk melakukan amal kebaikan. Jadi bila makhluk melakukan amal kejahatan, maknanya bukanlah dengan kehendak Allah atau bukanlah dengan ketentuan Allah amal kejahatan makhluk. Tetapi Allah berkehendak, mereka katalah, mereka sebut Allah berkehendak kebaikan, makhluk yang berkehendak kejahatan. Jadi ulama sebutkan, jika begini, orang ni berpandangan sebegini, maknanya dia menjadikan dua kehendak ni, iaitu kehendak Allah dan kehendak makhluk saling bertembung, saling berlawanan. Contohnya, dia kata tadi, makhluk berkehendak melakukan kejahatan. Allah berkehendak makhluk melakukan kebaikan. Jadi, di sini berlaku pertembungan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Lalu, mereka dakwa, bila mana mereka mendakwa makhluk berkehendak, makhluk yang menentukan, maknanya tak makhluk sendiri yang menciptakan perbuatan jahat dia, Allah tak menciptakan dan tak berkehendak. Maknanya berlaku pertembungan makhluk dan kehendak, berlaku pertembungan kehendak makhluk dan kehendak Allah, lalu kehendak makhluk menang ke atas kehendak Allah kerana makhluk
tersebut melakukan kejahatan. Jadi mustahil kehendak Allah dikalahkan oleh kehendak makhluk. Itu kesan dia kalau orang tu mengatakan perbuatan jahat makhluk itu di luar kehendak Allah. Tak. Walaupun Allah tak memerintahkan makhluk tu melakukan kejahatan, tetapi kita dah sebut tadi, ada perkara yang Allah tentukan pada azali. Contohnya kekufuran iblis. Tetapi Allah tidak memerintahkannya. Allah tak reda. Sebab kalau kita kata ada perkara yang berlaku di alam ini, di luar takdiran Allah, itu bermakna Allah lemah lah. Contoh macam yang kata tadi, perbuatan jahat tu bukan dengan kehendak Allah. Maknanya berlaku pertembungan lah. Kehendak makhluk dengan kehendak Allah, lalu kehendak makhluk yang menang. Ini mustahil. Kerana ini membawa makna kelemahan kepada Allah. Okey. Dan yang terakhir, alimun bikulli syai'. Ini suatu pengisbatan Allah dengan sifat ilmu. Maknanya Allah maha mengetahui segala tiap-tiap perkara. Tiada sesuatu pun di alam ini yang berlaku tanpa Allah mengetahuinya. Maknanya semua perkara yang berlaku ni Allah mengetahui akan ia. Tak ada yang terlepas daripada pengetahuan Allah, sama ada perkara tersebut sedang berlaku atau akan berlaku. Dan apa yang Allah ciptakan itu selari dengan apa yang Allah kehendaki, dan apa yang Allah kehendaki itu selari dengan ilmu Allah. Maknanya Allah telah mengetahui pada azali, contohnya keadaan di kita ni sedemikian, dan selari dengan apa yang Allah ketahui pada azali, itulah yang Allah kehendaki ke atas kita, dan selari dengan apa yang Allah kehendaki kepada kita, itulah yang Allah adakan pada kita, ciptakan pada kita. Jadi dah lebih masa dah, 9:41 dah, maaf, dah terlebih 6 minit. Ya, saya itu saja. Ada siapa ke lepas ni? Terlebih masa. Tadi ada masalah teknikal Tak ada tadi siapa, kan? Ustaz. Oh, okey. Jadi minta maaf tadi ada masalah teknikal. Jadi kalau tak ada siapa, boleh saya tahu ada soalan ke? Ada yang tak jelas ke tadi yang saya sebutkan tadi? So, ada yang nak bertanya? Ada jemaah nak buat pertanyaan. Okey. Tak ada Saya rasa macam tak ada. Okey. Ya, harap jelaslah semua ya. Dan terutama pasal yang saya sebut tadi 4 perkara tadi. Jadi kena faham tu, ada perkara yang Allah tentukan atau Allah kehendaki, tetapi Allah tak perintahkan dia ya. Bukan makna semua yang Allah kehendaki itu yang Allah perintahkan. Tidak, kita dah sebut tadi. Supaya kita tak jatuh dalam kesesatan golongan Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahawasanya ada sebahagian perbuatan makhluk yang Allah tak ciptakan. Walaupun Allah yang menciptakan perbuatan makhluk, termasuklah sama ada perbuatan baik atau perbuatan jahat, tetapi kena ingat perbuatan jahat Allah tidak redha ke atasnya. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kamu dan segala tiap-tiap perbuatan kamu. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita tak tahu apakah ketentuan kita, bagaimana ketentuan kita. Kita jalani kehidupan sebagai hamba, kita di atas jalan ikhtiar atau jalan kasab kita panggil. Dengan itulah kita diberikan pahala dan diberikan dosa. Tapi hakikatnya semua perbuatan kita adalah dengan ciptaan Allah. Jadi di atas jalan ikhtiar dan kasab tu, kita lakukan amal kebaikan. Kita jangan persoalkan apa yang Allah perbuatkan pada kita, kerana kita lah yang akan dipersoalkan. Allah berfirman, Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat, tetapi makhluklah yang akan ditanya. Jadi itu saja untuk kali ini. Saya serahkan kepada pengerusi majlis. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan atas penerangan pagi ini. Hari ini kita kupas tentang membicarakan sifat-sifat zat Allah. Zat Allah tak sama seperti makhluk. Allah tidak berjisim. Allah tidak berhajat kepada sekalian alam. Dan Allah tidak perlukan jisim untuk sesuatu yang merupakan juzuk-juzuk kecil yang wujudnya seperti insan, manusia dan lain-lain.
Alhamdulillah kalau jemaah pun rasanya macam tak ada pertanyaan. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Najib Afid bin Arif, dan terima kasih juga kepada para jemaah yang setia bersama-sama dari awal hingga akhir majlis. Saya memohon maaf jika ada kesilapan di sepanjang majlis ini, masalah teknikal tadi. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dan kelemahan saya sendiri. Baiklah, kita doakan semoga Ustaz terus sihat dan dapat bersama-sama kita lagi untuk sesi di masa minggu depan, insyaAllah. Baiklah, sebelum berpisah, saya serahkan sebelum majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, kita sebelum tu saya minta maaf tadi masalah yang teknikal, masalah teknikal berlaku daripada diri saya. Ya. Okay, jadi Tak itu apa, saja. Terima kasih kepada pengurusi majlis dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Ya Ustaz, Saya undur diri dulu. Assalamualaikum okay, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan jemaah semua. Kita berjumpa lagi Terima kasih, malam Ustaz. ini, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz.